Ada Ocong, Mbak. Jaki mesti bagaimana? Iya, Mbak. Jaki ikutin cara Abah. Assalamualaikum, aku Din dan korang sekarang sedang berada dalam siaran Puaka. Okey, terima kasih kepada siapa-siapa yang telah subscribe channel siaran Puaka ini. Terima kasih juga kepada yang telah like, telah share dan telah tinggalkan komen di video-video saya sebelum. Dan kepada yang baru singgah ke channel siaran Puaka, aku mohon korang untuk subscribe dan sokong channel siaran Puaka ini. Terima kasih. Untuk minggu ini, aku akan ceritakan kisah pengalaman seram, iaitu Puaka Pocong. Okey, untuk cerita pertama pada malam ini berkenaan dengan Puaka Pocong. Aku dapatkan cerita ini daripada sahabat aku yang aku samarkan namanya kepada Azman. Okey, kisah berlaku dalam tahun 2001-2002. Ketika itu Azman masih remaja. Dan kebiasaan Azman memang suka untuk lepak di rumah member. Okey, nak dijadikan cerita, pada malam tu Azman lepak di rumah member sehingga pukul 3 pagi. Setelah pukul 3 pagi, Azman pun rasa mengantuk, biasalah nak balik rumah. Okey, dipendekkan cerita juga, jarak antara rumah member Azman dengan rumah Azman jarak dalam 300 hingga 400 meter. Tapi sedikit info tentang kampung Azman. Kampung beliau taklah sunyi dan tak jugalah rumahnya begitu jauh antara satu sama lain seperti kampung yang biasa-biasa juga. Dan di jalanan pun masih terdapat lampu jalan. So Azman dah menjadi kebiasaan dan tak menjadi masalah untuk Azman pulang pukul 3 pagi daripada rumah member ke rumah beliau. Okey, nak dijadikan cerita juga, sedang Azman berjalan, berjalan pulang melalui jalan raya yang kata orang diterangi oleh lampu jalan, Azman dapat rasakan macam ada sesuatu yang mengikori. Sekali-sekala Azman toleh ke belakang tapi tak ada apa-apa. Azman teruskan perjalanan. Tapi kali ni Azman terdengar bunyi sesuatu. Bunyi seperti guni yang dihentakkan ke atas jalan. Bunyi puff. Azman terkejut. Azman pun toleh ke belakang cari. Tak ada apa-apa dan tak ada sesiapa pun di sekitar beliau. So Azman teruskan lagi perjalanan. Kali ini bunyi hentakan tadi mengikuti bunyi langkah Azman. Seakan-akan bunyi sesuatu yang melompat. Azman berhenti sekali lagi. Azman pusing kiri dan kanan cari. Kalau ada siapa-siapa yang mengikori ataupun kawan-kawan yang cuba buat prank ke apa ke. Tapi memang tak ada siapa-siapa pada waktu tu. Okay, sekarang Azman dah mula rasa pelik, dah mula rasa tak sedap hati. Azman teruskan berjalan lagi. Seperti tadi juga,
bunyi melompat tadi mengikori Azman. Azman tak nak toleh belakang kali ni. Kali ni Azman lajukan langkah, tapi bunyi melompat tadi sama laju mengikori Azman. Kali ni Azman betul-betul dah cuak. Azman berhentikan langkah dan berfikir dia nak teruskan perjalanan ataupun patah balik. Tapi kalau dia nak patah balik, bunyi tu datang dari belakang. So Azman pun fikir dia nak tengok ke belakang sekali lagi untuk pastikan betul-betul yang tak ada orang ataupun kawan-kawan yang prank dia. Azman pun toleh ke belakang. Memang tak ada siapa-siapa. Okey, kali ni Azman fikir kalau dia berjalan sekali lagi dan bunyi itu datang lagi, dia akan berlari pecut. Azman teruskan perjalanan lagi. Kali ni langkah Azman laju dan seperti tadi bunyi lompat tu semakin laju. Azman tak fikir panjang, terus berlari ke rumah. Apabila Azman dah sampai depan rumah, Azman toleh ke arah belakang lagi, cari sekeliling rumah. Memang tak ada siapa-siapa yang mengikuti Azman. Okey, sekarang Azman masukkan kunci nak buka pintu rumah. Tiba-tiba sebelum kunci tu masuk, Azman dah dengar dah bunyi hentakan tadi di luar kawasan rumah. Agak jauh bunyinya. Azman pun menoleh. Alangkah terkejutnya Azman. Di bawah lampu jalan yang tak jauh dari depan rumah Azman, berdirinya sosok pocong. Azman dah gelabah, kunci dah terlepas. Azman hanya mampu ketuk pintu sekuat-kuat hati, memanggil adik-beradiknya yang ada di rumah dan ataupun siapa-siapa yang ada di rumah untuk buka pintu. Azman terus ketuk-ketuk. Bila pintu dibuka, Azman terus masuk ke dalam. Dipendekkan cerita, Azman demam. Dan sejak tu Azman tak ada lagi dah nak lepak dan balik lambat dari rumah member. Walaupun benda tu tak pernah berlaku di kampung beliau, tapi sekali Azman dah melihat benda tu, Azman dah cuak, Azman dah serik. Menurut Azman, sosok pocong tu bukan prank. Sebab Azman jelas lihat sosok pocong tu berdiri di bawah lampu dalam keadaan tergantung, tak jejak ke tanah. Okey, selesai untuk cerita pertama. So, aku teruskan dengan cerita kedua. Dan cerita kedua kali ini aku dapat daripada wife aku. Ini adalah gangguan pocong di tempat kerja. Tempat kerja wife aku ni aku tak mentionkan kat sini kerana wife aku masih bekerja di tempat tersebut, di pasaraya tersebut, sebagai executive sale. So aku tak perlu jelaskan di mana, cuma aku akan ceritakan pengalaman beliau pada malam tersebut diganggu oleh pocong. Pada malam tu seperti biasa akan tutup pada pukul 10 malam. So sekitar pukul 8 malam, wife aku ni dia pergi ke toilet seorang. Menurut daripada wife aku, toilet di level tempat beliau bekerja ni memang agak seram dan tak ramai orang nak guna toilet tersebut. Dan pada waktu kejadian pun wife aku seorang diri. Okay, dia masuk ke dalam ruangan toilet tersebut. Belum lagi masuk ke toilet, masih di depan kubikel toilet yang pertama, beliau dapat rasakan ada sesuatu menjengah daripada kubikel ketiga.
atau kedua atau ketiga pada waktu tu, sesuatu yang menjengah dari pintu. Wife aku dapat tengok daripada ekor mata saja, dari ujung-ujung mata. Menurut beliau, sosok yang menjengah tu adalah pocong. Wife aku ni jenis hati yang keras sikit, hati yang kering sikit. So dia masuk je dalam kubikel pertama tu, okey, dia selesaikan urusan dia, kemudian dia terus keluar. Dia tak endahkan dengan sosok pocong tadi. Okey, sekitar pukul 9 malam. Waktu ni 1 jam lagi sebelum pasar raya tu ditutup. So seperti biasa, wife aku akan buat closing. Jadi meja tempat wife aku bekerja ni adalah disekalikan dengan kaunter-kaunter cashier. So bermaksud meja kerja wife aku ni masih di dalam ruangan mall. Sedikit info, di hadapan kaunter-kaunter dan meja tempat wife aku kerja ni adalah barisan pakaian-pakaian wanita yang terdapat beberapa biji patung, dan ada beberapa patung tu betul-betul menghadap di depan kaunter isteri aku, wife aku. So dalam keadaan menunduk, wife aku buat kerja dekat meja beliau dan menghadap ke arah patung-patung tadi berdiri. Okey. Menurut wife aku, dekat patung tu ada 3 patung yang berdiri. Tapi apabila wife aku menunduk buat kerja, daripada hujung mata beliau tengok dekat patung tu ada 4 sosok. Bermakna ada 1 tambahan sosok dekat patung. Beliau angkatkan kepala, mendongak nak cari, nak tengok. Betul-betul ada 3. Wife aku tunduk lagi buat kerja. Seperti tadi juga, dalam keadaan menunduk, wife aku dapat rasakan ada 1 lagi sosok berdiri dekat patung. Kali ni wife aku mendongak dengan laju, dan alangkah terkejutnya wife aku, di antara kalangan 3 patung yang berdiri tersebut terdapat 1 lagi sosok yang berdiri, iaitu pocong. Seperti yang aku cakap tadi, wife aku ni ada sedikit hati kering. So dia tak endahkan benda tu, dia buatkan kerja dia, dia sambungkan kerja dia sehingga pasar raya itu tutup. Okey, apabila pasar raya itu dah tutup, lampu semua dah dimatikan. Okey, kebiasaan wife aku dan para pekerja akan berbaris untuk menunggu tamrin. Okey, wife aku ni dia memang tak suka nak berebut-rebut, so dia selalu akan berada di kelompok ujung, di kelompok belakang yang berbaris menunggu untuk tamrin. Satu saat tu, wife aku berdiri betul-betul di sebelah patung. Semasa sedang berdiri menunggu untuk tamrin, wife aku main telefon lah. Dia main telefon, scroll telefon, dan beliau berada di sebelah patung. Kali ni beliau perasan macam ada sesuatu benda yang bergerak-gerak di tempat patung tadi berdiri. Perlahan wife aku tengok dalam jarak yang agak dekat. Wife aku nampak di kalangan patung tadi ada 1 lagi sosok yang berdiri, iaitu sosok pocong. Sama juga wife aku tak endahkan. Wife aku ni memang hati ada kering sikit, walaupun ada perasaan cuak sikit, takut sikit pun, tapi dia jenis yang tak nak endahkan. Dia buat bodoh dan baris untuk tamrin, dapat tamrin, terus balik.
Kemudian nak dijadikan cerita juga pada malam tu, aku kerja bertugas pada waktu malam, iaitu masuk bertugas pada pukul 12 malam. Selesai aku hantar isteri aku balik, aku kemas siap-siap dan aku masuk kerja. Sekitar pukul 1 malam, aku video call wife aku dekat rumah. Okey, itu memang kebiasaan untuk aku dan wife aku. Kalau aku kerja malam, aku akan video call isteri aku. Semasa aku bercakap dengan isteri aku di dalam video call, dipendekkan cerita, tiba-tiba aku lihat air muka isteri aku berubah. So aku tanya apa hal. So wife aku cakap, tak ada apalah, besok ceritalah. Apabila dia sebut sahaja besok cerita, aku dah faham. Aku pula yang dekat tempat tugas meremang, aku pula yang naik cuak. Dan kemudian aku cakap aku suruh isteri aku tidur je. Aku suruh wife aku tidur je. Besok cerita aku cakap. Besoknya aku tanya dengan isteri aku, bila aku dah balik kerja, aku jumpa wife aku tanya dengan wife aku apa yang terjadi masa-masa video call. So wife aku cerita dari mula, daripada tempat beliau kerja sampai ke video call. Kata wife aku, semasa video call dia perhatikan dekat kotak skrin bahagian muka dia, bukan muka aku, muka dia, bahagian kotak skrin video call, bahagian kotak muka dia tu, katanya ada sesuatu yang menjengah di belakang kepalanya berkali-kali. Kemudian beliau besarkan kamera video call beliau, dibesarkan muka beliau dan dikecilkan muka aku. Dia nak tengok apa benda di belakangnya. Alangkah terkejutnya wife aku, yang menjengah-jengah itu adalah pocong. Sebab itulah dia tak nak kasih tahu aku pada malam tu, sebab aku kerja malam, dia tak nak aku risau ataupun aku cuak dekat tempat kerja. So dia putuskan untuk ceritakan aku pada siangnya. Okey, itu sahaja cerita untuk pada episod kali ini. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang dah menonton sampai habis, yang dah subscribe, yang dah like, dah tinggalkan komen, apatah lagi dah share. Aku ucapkan jutaan terima kasih. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, aku mohon untuk korang subscribe channel Siaran Puaka ini untuk menyokong agar kami lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Terima kasih. Itu saja untuk episod kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih. #selangkah ke alam mistik. Ciao.